الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعين تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدئ شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baik, tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan kita dalam kasih rahmat Allah Subhanahu wa taala, ucap syukur 2024 masuk dan usia kita makin pendek setahun. Masuk tambah umur, usia makin pendek. Dia bukan makin panjang, makin pendek. Dia ada limit kebiasaan a'mar ummati baina 60 ila 70. Umur umatku di antara 60 ke 70. Itu kebiasaan. No. Tapi ada yang dilebihkan sampai 100 lebih pun ada dan sebagainya. Dan bukan sehari dua lah, mungkin setahun dua ni tengok mati mengejut dan nampak mati muda. Banyak mati mengejut, tengok klik-klik video TikTok dan sebagainya, mati tengah sembahyang, mati muda, duduk sarapan pagi dengan keluarga, bagi minusnya ambil dia duduk tengok, pegang tak ada. Seolah-olah macam tak sakit lah. Macam tak sakit lah. Walhanya sakit. Macam orang tengok jasadnya bagus, body, tapi dalam kita tak nampak jantungnya, paru-parunya, buah pinggangnya. Dia macam tu. Dia merana sakit tapi kita tak nampak. Maka orang nak mati sebenarnya tetap sakit walaupun nampak muda. Kerana mati itu ialah sakarat. Mati itu, kata Nabi SAW, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Ghamar, hey Tuhan, bantulah aku. Baginda Rasul SAW minta bantuan ketika nak wafat. Ketika roh nak keluar, dia minta bantuan. Kenapa? Kerana sakit. Itu kekasih Allah. Kekasih Allah pun minta bantuan ketika nak keluar roh daripada jasad. Maknanya merayu dengan Allah Ta'ala, tolonglah aku ketika ghamar ni gelombang kematian. Maksudnya bila roh nak keluar, dia akan berombak dan nak tarik. Kalau kita disentak, kalau Nabi SAW ditarik perlahan daripada kaki. Proses sama, proses makhluk keluarnya roh daripada jasad sama. Walaupun dia Nabi SAW, cuma bezanya di antara sang kekasih dengan tidak kekasih, itu je. Macam kita cubit kekasih dengan cubit musuh, bezalah. Cubit musuh biru habis, bos sungguh. Tapi kalau kekasih, cubit sayang, nah, lebih kurang. Masa muda-muda, masa awal-awal nikah, lepas tu dekat-dekat nak mati, masa cubit sayang, dua tu je lah, tengah-tengah juga cubit kasar lah. Dia panggil, kalau bahasa Kelantan, dia panggil gora bewok.
Tahu, gurau biawak. Bahasa putih dia gurau biawak. Bahasa sedap gurau biawak. Sedap tu bunyi makhraj dia tu. Sang biawak dia bergurau macam mana? Gurau lembut macam mana pun calar kita, sebab dia kuku. Kalau dia gesek ke belakang dia pun calar juga, buat kulit dia kasar. Tu panggil gurau biawak. Lembut pun kasar, kasar pun kasar. Itu kaedah dia. Jadi bila baginda Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut, maka dia minta Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Ini doa. Doa ini ma'thur daripada Nabi SAW. Yang biasa kita baca Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu sama. Dulu tu ma'thur daripada Nabi SAW diajar. Bila kamu berdoa setiap hari, masukkan doa Allahumma hawwin alaina fi sakarat. Sakarat sini mabuk. Orang mabuk dia tak tahu apa yang dia buat. Telinga dia berdengung. Tu orang mabuk. Kaedah orang mabuk, telinga dia berdengung. Bila dia berdengung, cakap apa dia tak dengar, dia tersumbat lah. Tu panggil telinga berdengung. Dia berdengung, tak tahu apa lah. Tu orang mabuk, kaedah orang mabuk. Sebab tu bila orang mabuk, orang selimah dengan air supaya dia sedar. Kita orang nak mati disunahkan dan disunatkan untuk beri air. Sunat. Ambil air, letak dekat. Kalau boleh tangan dia sampai. Sebab ketika nazak tu, dia akan cari air. Dia nak minum air. Kalau kita tak ada di sisi dia, mungkin dia ambil sendiri. Nabi SAW ambil sendiri air, lalu dia buang atas muka untuk menghilangkan panasnya sakaratul maut. Mabuk mati. Sebab tu sunat dan sunnahnya bila orang nak meninggal diucapkan la ilaha illallah di telinga perlahan. Tak boleh jekah, tak masuk sebab lubang telinga tertutup. Jadi kena bisik. Keadaan bisik ni jadi orang dengar lah. Macam kita bisik kepada orang yang kita sayang. Tapi kalau dengar pukul 2-3 seorang-seorang tu bukan benda lain, dia lebih sila I love you, wahai Haji Daud, I love you. Bunyi kat tikak sambung nyanyi. Tu langsui. Jangan lupa asal ada janda untuk I love you, tikak duduk dekat luar belah bunyi I love you kat pohon bunga, tepi pasu bunga kat balkoni. Itu langsui. Kita tengok. Tak. Jadi kena bisik perlahan. Sebab tu bila sebut la ilaha illallah, tidak ada Muhammad Rasulullah. Dalam ketika nazak nak mati tak ada Muhammad lah. Sebab kalimah tu yang tidak melibatkan anggota lidah dan sebagainya. Dia hanya dalam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Jadi orang nak mati ya. Jadi kita sebut banyak benda. Muhammadur Rasulullah. Payah. Jadi la ilaha illallah. Semua ada mulut ni. La ilaha illallah. Jadi doa Allahumma hawwin amalkan, dan juga Allahumma a'inni. A'inni hamzah dan juga ain. Macam amal dengan amal. Banyaklah kamu itu beramal, jangan beramal. Tahu banyakkan beramal, bukan beramal. Biasa tu. Banyakkan buat amalan, jangan banyak beramal. Amalan lah. Amalan berangan. Amalun ialah angan-angan. Hukum berangan-angan dosa. Hukum berangan-angan adalah dosa. Dosa yang paling kecil yang kita buat ialah berangan. Amal yang huruf hamzah. Rasa tahun ni nak jadi Perdana Menteri. Itu cita-cita ke, harapan ke, angan-angan.
Umur berapa? Umur 60. Dah jadi senator tak benar, ambil jalan tak benar, tapi nak jadi Perdana Menteri. Angan-angan lah. Sekarang kerja apa? Ketua Khan ni harap bila pension dalam 6 bulan ni, tapi nak jadi KP cadang. Itu apa tu? Itu amal. Itu hanyalah angan-angan raya. Nah, jadi angan-angan dosa yang paling kecil dalam hidup kita. So jangan berangan, jangan berangan. Kalau cita-cita lain, kita boleh usaha untuk mencapai target, tapi amal ulama kuat-kuat ni jada-jada kalau naik martabat jadi nabi. Jadi nabi. Nah, itu apa tu? Itu gila. Sebab tak ada orang yang akan jadi nabi ke mana pun. Habislah. Jadi amal baik-baik Allahumma hawin dengan Allahumma a'inni ala ghamarat dengan hawin alaina fi sakarat. Dua doa yang maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan bersama. Yang kedua, pesan ulama dalam kitab kita juga Bidayatul Hidayah, pesan ulama-ulama tasawuf termasuk Imam Ghazali rahimahullah, agar kita berwaspada dengan perkara-perkara yang harus. Kan kita ada perkara wajib, perkara haram, perkara makruh, perkara harus ataupun mubah. Perkara yang mubah harus buat. Okey, tak buat pun tak apa. Itu harus. Buat pun okey, tak buat pun tak apa. Makruh buat tak okey, tinggal okey, dapat pahala. Sunat buat dapat pahala, tinggal makruh. Jadi macam tu. Haram buat dosa, tinggal dapat pahala. Wajib buat dapat pahala, buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Itu faham. Jadi mubah, ulama-ulama tasawuf termasuk Imam Ghazali pengarang kitab Bidayatul Hidayah mengambil berat mengenai benda yang mubah, benda yang harus. Contoh makan ni harus, tapi oleh kerana makan terlalu kenyang menyebabkan ibadat jadi malas, akhir-akhir waktu baru sembahyang dan sebagainya, jadi makruh, tak haram lagi. Tapi makan terlalu banyak sehingga penat, tinggal solat, tinggal segala-galanya, hukum jadi haram. Main bola harus main bola, tak masalah, mainlah. Nak main bola tak masalah, harus main bola. Tapi dalam main bola itu lupa Allah Ta'ala, lalai. Betul, baca bola kiri kanan. Jarang orang main bola kiri Allah, kanan Muhammad, baca lagi Allahu Akbar. Ada? Kalau buat macam tu orang kata goyo dalam alik. Ada. Dia akan lalai buat mana. Sama juga orang duduk main golf, nampak macam tak lalai juga. Semua masuk air. Allah, itu bukan ingat Allah. Sebab bola dia RM20 sebiji masuk air. Nak ambil tak boleh. Allah, rugi. Itu tak jadi apa itu. Kamu raya Kelantan tu, Cina pun masih kaya masuk nokat. Allah, macam mana? Cina tak Islam lagi. Kalau Cina Islam tak apa. Allah, ayah rugi. Allah juga. Naik kapal terbang poket tahun 96 saya ingat. Si apa nak air lima apa sangkui dengan kacang lekat di bumbung. Punya kuat poket tu. Cina sebelah laki bini. Non muslim lah, laki bini. Cuk. Allah kata-kata ucap la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. Allah. Dia nak Tuhan. Sebab hari-hari duduk dataran ilmu Kota Baru tu, duduk dengar Tok Guru ni Aziz mengajar Allah. Pahala dia tak ada pahala. Nah, macam tu juga. Main lagu makruh, tinggal wajib haram. Main bola harus, dalam main lagu makruh lah. Tapi lepas tu ada betting, ada khianat, ada musuh, ada balah, haram lah. Habis gitu. Batu ulama tasawuf termasuk Imam Ghazali ambil berat mengenai benda yang mubah, benda yang harus, bukan benda makruh.
Mana makruh tinggal lama dah ni, ahli tasawuf ni. Dia tinggal benda yang mubah, yang harus pun dia ambil berat, sebab yang harus dia boleh akan jadi makruh, yang makruh mudah lagi akan jadi haram. Rokok ambil makruh, tak mudarat, cuma sia-sia. Okey, makruh. Kau perlu jantung, paru-paru haram. Gula harus, lebih sikit makruh, mudarat jadi kecilan, haram mana? Untuk dia, bukan untuk semua kan. Sebab tu benda mubah juga perlu kita amati, kata ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama jiwa, sebab dia boleh membawa kepada makruh. Jadi hati-hatilah, makan, minum, tidur, pergaulan, semua kena hati-hati, berjaga-jaga, takut dia pergi kepada makruh dan juga boleh berganjak menjadi haram. Kita tengok semua sekali, semua sudut diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok sambungan sekali Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali rahimahullah. Dan jangan engkau bersenang hati ketika mereka datang memuliakan engkau, dan ketika mereka memuji engkau secara berhadapan, dan ketika mereka menunjukkan rasa kecintaan kepadamu. Ini dalam bab kita bersahabat ataupun kenal dengan orang yang bukan qarib sangat, maksudnya baru kenal. Itu maksudnya. Dia masih lagi di bawah tajuk adab dengan orang yang kita kenali, bukan sahabat qarib, kita baru kenal. Jadi jangan kita mudah percaya, takut nanti ada penipuan di sebalik pujian. Dia puji, kata engkau ni baik, kita pun jenis tak boleh puji. Bila puji kita pun terangkat mulalah bagai-bagai lah. Takut nanti terskema dengan pujian. Rupanya skema ni dah ada dah zaman Rasul SAW. Dia puji. Dia puji, bila puji akan melangi, jadi hanyut dengan pujian. Bila hanyut dengan pujian, maka segala-gala dia serahkan. Termasuk juga body dia boleh serahkan, duit dia boleh serahkan. Itu skema lah. Sama ni. Ini tak salah directly. Kau ni begini, kau ni begini. Jadi cukup kena berhati-hati, kata ulama. Kerana apabila engkau cuba memeriksa hakikat daripada penghargaan itu, engkau tidak akan mendapatkan hakikat itu. Dia puji-puji, kata engkau ni, aku tengok memang handsome betul lah. Betul engkau ni macam apa ni, Shah Rukh Khan. Kita pun cek kat sini, tengok hidung kita pendek. Macam mana lah tu Shah Rukh Khan? Hidung macam pelepahnya. Kenapa pelepahnya? Pelepah kelapa. Mana macam lah. Hidung sepek je, tapi dia kata macam Shah Rukh Khan. Matong, ya Allah, cantik betul-betul lah, macam kajol. Kajol. Kita tengok ni kajol ke kojol, mata aku sepek macam kemocol begitu kan. Mana tipu lah tu. Kau main-main sadu, dia kata. Jangan anak Melayu sadu macam kau. Sadu macam apa, orang lain siksa kita sebutir je perut, orang lain ketok perut, berketok. Kita satu ketok je, bulat buci, pusat buji pula. Menipu lah. Tengok hakikat tu. Mungkin 1 dari 100 pun susah engkau dapati. Nak tengok 1% pun tak ada. Tapi termakan dik pujian. Dan jangan engkau merasa hairan apabila mereka mencela engkau, dan jangan engkau marah terhadap tindakan mereka itu, kerana apabila engkau menyadari hal itu, pasti engkau mendapatkan dirimu membuat seperti perbuatan mereka. Maknanya kalau dia kutuk kau pun hamalah, memang layak untuk kutuk dan sebagainya sebenarnya, tapi oleh kerana dia puji kau, tak nampaklah kutukan dia. Itu pasti engkau mendapatkan mereka itu. Engkau juga berani mencela kawan-kawan dan sahabat-sahabatmu, bahkan engkau sebenarnya telah berani memperkatakan
gurumu yang mengajarmu dan ibu bapamu. Bila mu tak kenal, lepas tu mu termakan dengan pujukan, mungkin dengan cacian, mungkin dia mari bisik kepada engkau. Ni kawan yang kita tak kenal lebih kurang je, dia mari bisik. Tahu tak, guru yang belajar aku sekolah ni dia, satu darjah, satu di atas sekolah, aku tahu lah dia dulu. Terus buka serban dia, tanduk 5 tanduk. Kita ada 2 yang tanduk, dia 5. Dia main kutuk tok guru. Kita nak belajar dengan dia, tiba-tiba kawan yang baru kita kenal, dia kutuk. Dia kata aku kenal sangat tu. Ataupun mu tahu tak, ayahmu tu hari aku tengok dia singgah dekat mana, ayah kau beli nombor toto, ayah kau. Dia boleh nak mencelak, boleh nak mengutuk, boleh nak mengkeji dan sebagainya, sehingga ibu bapa sendiri. Maka bila kita termakan dek cacian, dek kutukan, maka kita pun berani untuk mengutuk, mengeji, menghina dan sebagainya. Engkau berani menyebut-nyebut mereka di belakang ini, mengumpat mereka dengan perkataan yang engkau tidak mampu berterus terang di hadapan mereka. Berani nak kata, betul lah aku tengok, memanglah. Walhal benda tu belum tentu lagi sahih ataupun tidak. Dan putuskanlah harapanmu daripada harta, pangkat dan bantuan mereka, kerana orang yang tamak akan pemberian orang lain akan menjadi rugi di hari kemudian. Ni kita baru kenal dia 2-3 hari je. Maka jangan mengharapkan apa-apa pun daripada dia. Tak usah yang dia harap harta orang pemberian, jangan. Sebab kita baru kenal, kita takut nanti ustaz, buta pinjam dengan aku bukan setakat 1,000, 5,000 tak payah bayar lagi. Contoh mula-mula nampak baik, betul akhir sekali dia pun cerita orang kita pernah berhutang dengan dia dan sebagainya. Itu maknanya jangan kita mudah percaya sangat. Kerana orang yang tamak akan pemberian orang lain akan menjadi rugi di hari kemudian. Menyesal hati kita, sebab dia ni bukan nak jaga aib kita berhutang ni malu sebenarnya hutang ni, tapi nampak dia baik, kita minta hutang dia boleh cerita ke orang lain, hutang kereta nampak besar, tapi hutang banyak, aku pun tak bayar. Nampak. Tapi kalau kawan yang betul-betul sahabat yang baik, hutang macam mana pun dia just ada saksi sahaja. Hutang kena ada saksi. Tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtubuhu. Kan Allah kata, mana-mana yang kamu ada hutang, hutang. Iza tadayantum bidainin, dengan satu hutang yang musamma, yang ada tempoh, faqtubuh, maka wajib engkau tulis. Tulis yakni ada saksi. Sebab apa? Sebab suatu hari nanti dia akan jadi perbalahan kalau tak ada saksi. Kena ada saksi. Saksi sama ada transaksi tu, selik tu pun saksi tu. Tak usah transaksi tu. Takut nanti satu hari dia claim, mana ada, aku tak pernah hutang dengan kau. Satu lagi boleh jadi andainya takdir kita meninggal, hutang tak tulis. Contoh, datang JNT, datang Shopee, datang Lazada, datang, kita tak ada dah nak jawab apa. Dia kata ni tak ada, mana ada, isteri saya tak ada hutang apa-apa. Tak, ni tengok ni, saya tak tahu. Hutang kena cerita, kalau tak bayar lagi kena bagi tahu sebelum tidur malam. Bang, tadi boring-boring dah buka umur, saya order sotong kering 500 kering RM64.90, macam baru lepas order je. Nah, kena bagi tahu, takutnya mari mengaku RM64 tak boleh, kalau RM6,400 resik boleh buat tau. Kita pun jam masa tu meninggal, isteri kita meninggal, kita ya ke, ini kan ni tak bayar lagi, bayar bila barang sampai. Contoh
Dia pun hantar lah. Patutnya benda tu betul-betul 6,400 sebagai contoh. Dia pun hantar 640. Sebab hutang tak diberitahu atau hutang itu tidak ada saksi. Sebab tu Al-Quran dah bagi tahu bila berhutang bidainin ila ajalin musamma, dan satu tempoh yang tersebut faktubu, wajib ditulis. Wajib lah ditulis. Kita tak apalah, sikit je. Habis tu bila dah orang tak bayar ataupun dah pergi, dia tu berhutang dengan aku, tapi aku nak cakap macam mana sudah 10,000 tau dia berhutang. Tak tahu lah aku cakap tak ganak lah aku. Sudah kan jadi isu. Dia pun kalau kita kawan dia betul-betul rapat, kita akan jumpa saudara mara dia elok lah. Tapi kalau kita ni tak rapat ataupun baru kenal, maka kita akan mengumpat di belakang ataupun kita sebarkan berita dan sebagainya. Ayat tu yang tak nak. Sebab tu kalau kita baru kenal, jangan cepat-cepat percaya ataupun orang tua saya pesan, jangan tidur dalam perut. Maksudnya jangan kita percaya sangat. Jangan tidur dalam perut, jangan percaya sangatlah. Kalau baru kenal, sebab kita tahu hati budi lagi. Baik, terpaksa menjadi hina di dunia, tamak akan orang yang lain, akan menjadi rugi di hari kemudian, dan menjadi hina di dunia ini. Dan apabila engkau terpaksa meminta kepada seseorang akan hajatmu, lalu ia bermurah hati menolongmu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, dan hendaklah engkau berterima kasih kepada orang yang menolongmu itu. Dan jika ia lemah daripada menolong engkau, maka jangan engkau bersalahkan dia, dan jangan engkau menceritakan kelemahannya itu kepada orang lain. Kita minta tolong tapi dia tak boleh tolong. Dia kata cakap boleh lah, tapi minta tolong payah. Sebab dulu orang tua-tua dulu dia ambil pedoman. Kalau dia berkawan, dia ambil panduan ataupun pedoman. Tapi kadang betul, kadang tak betul, kadang lah. Sebab sifat semula jadi yang ada pada tubuh tu kadang kena, kadang tak kena, sebab ilmu mengubah. Ilmu mengubah. Dia tengok contoh orang yang rendah, pendek sikit lah rendah, dia panggil tak cukup sifat, rendah rambut kerinting, tapi jangan tengok kawan sebelah. Rambut keriting, misal tak bertemu, jalan rencok anjing. Tak kenal rencok anjing? Berdenyut kan, anjing jangan berdenyut macam kuda kan, dia tapak tangan tu. Tu rencok anjing. Misal tak bertemu, rambut keriting, tubuh rendah. Orang dulu dia kata boleh berkawan setakat tangga rumah sahaja. Tak tahu apa maksudnya. Tak boleh masuk dalam rumah. Sebab kalau bini kau lawa, comel dengan bini-bini kau bersebat. Wallahualam. Kita pun tak tahu. Cuba berjalan tengok. Tak ada. Akan tahu petua mana? Aku makan garam dulu daripada engkau. Dia bagi ayat tu tak jawab apa itu. Kita pun sebenarnya kata garam dulu tak masin, garam sekarang lagi masin. Nak jawab juga lah. Sebab kadang betul, kadang tak betul. Tapi orang tua dia buat petua, dia lama dah, dia tengok 1, 2, 3 banyak peristiwa yang menyebabkan dia menjadikan petua. Bukan fatwaan, petua. Jadikan petua. Yang ni kau nak kawan-kawan lah, tapi jangan sampai dalam rumah gitu lah. Yang ni boleh kawan untuk makan kedai kopi boleh, tapi time kita bertumbuk ni kita susah, dia susah. Saya pernah jumpa itu, baik makan, dia belanja apa semua, dia orang anak orang kaya. Sekolah tu kita tak ada kereta, dia dah ada kereta.
sekolah menengah dah ada kereta, ya orang kaya. Tapi bila tak terdesak, ya ada sekolah ni, sekolah Arab pun tanya-tanya nak gaduh-gaduh jugalah. Bila nak gaduh, dia boleh tinggal kita seorang, kita dua, lagi musuh tu 4, jadi 4, 2, okey lah, 2, 1 kan, boleh lah lawan. Dia tinggal kita seorang, jadi titik 1 lawan 4 lah. Dia lagi balik. Aduh, kata ya Allah, macam ni rupanya. Betul. Itu kita betul lah. Waktu dia ni tanya kepik, aku ada panggil tanya kepik, lari ni ada ni. Kalau ikut romo dia ni, tengok romo, bulu romo. Kalau ikut romo dia ni, tanya terkepik, dia akan lari. Memang betul. Bila kepik nampak orang nak pukul kita, dia lari, tinggal kita sorang. Jadi 1 lawan 4 patut, 2 lawan 4 okey lah. Ini 1 lawan 4 kesian lah. Kesian yang 4 tu sebab nak kejar kita lari lah bos. Tunggu apa lagi, bodoh tunggu situ. Letih dia nak kejar kita. Kalau 2 orang tu pendek dia 4 lah. Letih habis 4 orang. Itu kalau boleh pakai, kalau tak boleh pakai tak payah pakai. Kadang betul, kadang salah. Baik, maka jangan cerita dah tiba-tiba tak boleh nak tolong. Jangan kita cerita kepada orang lain kelemahan dia, kerana yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan. Dan hendaklah engkau jadi seperti orang mukmin yang suka menerima keuzuran daripada orang lain. Sangka baik dalam hidup ini, hendaklah bersangka baik. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah dan hadis kursi, aku mengikut prasangka hamba-Ku terhadap diriku, kata Allah. Kalau engkau sangka baik dengan aku baik dengan engkau. Tapi kalau kau sangka buruk dengan aku lebih buruk. Kata Allah tak sayang nak aku, dan Allah begini-begini. Tak apa. Kalau kau itu yang kau sangka aku berdemikianlah. Kau sangka aku buruk, aku bagi kau sakit sikit ya, aku bagi kau belah tangan kau. Kau sangka aku buruk, aku bagi kau 51 tahun tak pernah luka kan. Tiba-tiba bagi sikit je. Kau dah semayang pun lambat. Aku nak uji kau je, ceramah sana sini ceramah, suruh orang bangun tahajud, letih pun bangun tahajud. Aku bagi tangan, dia tak boleh tahajud. Nampak? Allah bagi sikit ya. Syukur alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Allah bagi supaya kita sentiasa ingat tadi. Bila sakit ni bawah, tak ada ruang lah untuk kita lara lalai. Allah, Allah, hitam biru oleh Allah. Ya Allah, sakit Allah. Tak ada dah nak lalai. Kalau tidak ada juga, tanya kita, tanya mengajar, tanya kita semayang lah, bangun lah, tanya kita lalai. Tanya kita lalai. Kita tak rasa kita lalai. Gimana kau? Ingat Allah Ta'ala selalu tak juga. Mula-mula je bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim, bola lurus. Pam, tiba-tiba masuk air. Allah, masuk air tu. Lepas tu wah ni kawan-kawan, mana Allah? Pam, Allah tampar sikit, Allah bagi kat tangan. Okey. Kau bagi peringatan, alhamdulillah. Ni macam tu lah. Tapi kalau kata tak ingat juga dia dah bagi, ni tak tahu peringatan. Kalau kamu sabar, kamu dapat lebih lagi. Sebab tu sangka baik. Allah lagi macam mana pun sangka baik. Sangkalah baik dia akan baik dia. Buatlah macam mana pun. Pas kesudahan dia yang bagi, dia ambil balik. Dia yang bagi, dia yang menyembuhkan, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang mengayuhkan, dia yang bukan memiskinkan. Tak ada hamba-hamba dia ni miskin, mengurangkan dia. Dia tak pernah miskin. Cuma istilah kita je miskin. Bagi Allah mana tak ada. Dia bagi orang tu kaya dan orang tu kurang sikit. Tak ada yang kata dia menjadikan kepapaan dan kemiskinan. Bukan, dia tak jadikan. Maknanya sebab tu bila orang sakit musibah, apa kata dia? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada dia datang, dia bisa balik semula. Dia yang mendatangkan sakit, menyembuhkan dia.
kalau kata rosakkan ini milik dia. Katakan ada orang yang sakit kecil manis potong, hak dia, milik dia. Asal elok dia ambil balik dalam keadaan dia punya. Semua apa masalahnya? Tak ada masalah langsung. Semua hak dia. Jadi dia punya ikut dia. Apa masalah? Kita hanya jaga je. Cuma silap kitanya ialah tak jaga betul-betul. Itu kesilapan kita lah. Tapi hak dia. Hatta kalau mati sekali pun. Kalau mati sekali pun awak kata apa? Kata bila doktor nak tidurkan saya, kata, "Cik ni bersedia?" Sedia? Ini tidur, kalau tidur terus, tidur tak apa. Sekali seorang je tidur terus. Betul? Okey. Siap? Mengucap la ilaha illallah, istighfar, kemudian selawat, tarik nafas 3-5 kali, so hilang. Hilang daripada alam ni, sudah-sudah dah selesai. Ditidurkan. Dia tak boleh nak buat secara direct ke apa? Sebelah tak boleh. Sebab menyebabkan injection di leher. Sebab pernah berlaku injek di sini tak kebas. Sebab tak sampai buat bius. Jadi operate dalam keadaan orang sakit, meraung. Itu komplain. Jadi ambil cerita, saya tidurkan. Jadi tidur ni proses dia banyak lah. Jantung, paru-paru, buah pinggang, darah, semua nak kena test. Bila dah okey, barulah boleh tidurkan. Baru tidur. Jadi dia sedia. Tak masalah. Kalau pergi tak apa lah. Saya dah pesan lah istiadat nak pergi tak apa, terima lah. Sebab dia yang bagi kita hidup, dia yang mematikan. Balik semula kepada dia. Cuma kita tak bersedia tu kita punya. Sampai bila kata aku belum bersedia, aku belum cukup amal, bagi esok pun tak cukup juga, bagi lusa pun tak cukup juga. Sebab kita malas nak beramal. Sama je. Alah bagilah panjang sikit lagi. Apa panjang sikit lagi? Sama je. Kalau tak panjang dalam ketaatan, nak kawal balik harus belum pencen dulu, okey. Nah, ni sama juga. Bagi sikit-sikit lagi pun kita suka dengan ustaz kuliah, kita nak pergi, tapi kita ada cucu tak boleh pergi. Dulu sebelum pencen tak ada cucu, bila dah pencen ada cucu pula, tak boleh nak pergi kuliah juga. Kita dengar jauh-jauh je, kita semayang kat rumah. Anak bagi cucu kepada tok ni tak orang tak ayah. Tolong ambil balik. Hari Minggu, Sabtu Ahad bolehlah pergi jalan mulia. Hari lain kita jaga sendiri. Bagilah siapa jaga kat mana nursery ke apa. Jangan bagi mak ayah kita yang dah pencen. Dia nak pergi ibadat, dia nak naik motor berdua-duaan naik kereta, dia nak pergi kuliah Zohor, nak pergi Masjid Mizan, tu nak pergi sana, nak pergi sini, ikut dia. Jangan duk bagi cucu. Ini mata dah kelabu 2 kali katarak dah, laser mata, bagi pula cucu, bertukar mana punggung mana depan. Ada cucu ada berok, dia basuh kat depan, kecil dia basuh kat belakang. Itu pula dia lagi kat tu. Sebab kat luar 500 bagi kat mak 150. Itu pun hari raya ambil balik 150. Orang asam punya anak. Iya, betul. Kata saya kan cucu ada ni saya, tapi saya tak layan. Betul. Aku buat macam anak aku dulu. Salah, kau kena panis dengan aku. Tak kira lah manja. Itu cucu kita manja. No. Tak ada istilah manja. Sama je. Kau anak aku, kau cucu aku sama. Sebab kalau kau perempuan, ayah kau tak ada, aku nak jadi wali kepada kau. Tak ada masanya nak manja-manja. No, manja-manja. Kau salah, kena sebab. Jadi dia kata, minta apa cucu kita? Cucu kita bukan anak kita. Nah, waktu milik Allah Ta'ala belaka kan. Kalau kecil dah kena ajarlah semayang, apa benda yang perlu kena ajar. Tak ada istilah tu. Sebabnya kita adalah dari Allah dan balik semula kepada dia. Barangkali dia tidak dapat menolongku kerana ada keuzuran. Kena ingat itu, kena positif. Yang tidak dapat dielakkannya, sedangkan keuzuran itu tidak aku ketahui. Sangka baiklah macam saya beritahu kita ni mudah sangka buruk. Masuk lift, kita duduk tingkat 6, masuk orang tingkat lift daripada atas, tiba-tiba ada seorang duduk dalam lift tu. Bangunan kita ada 12 tingkat APMM IOI, kita tingkat 6, lift daripada atas, tiba-tiba bawah ketuk, ada seorang duduk dalam tu daripada atas. Apa dalam kepala kita? Mesti kita kata dia ketuk kan? Dalam kepala kita automatik.
muka bodoh, ketuk busuk bodoh dalam hati kita. Padahal tingkat 8 kan, lift tu dia boleh tingkat 10. Tak ada orang tu tinggal ketuk je. Dia kata, siapa ketuk ni? Dari kepala dia, tapi tak tahu siapa-siapa lah. Saya nak tuduh siapa-siapa. Tiba-tiba sampai tingkat 6 masih lagi bau. Confirm tingkat 6 katanya tingkat 8 tu kentut. Nampak negatif kat negatif. Padahal hanya tingkat 8 tadi begini dah, luruh ngamuk dah, dah tahan kentut bau. Otak kita tu cepat sangat. Apa salahnya kita fikir? Bukan dia ni, tak pernah sabar dia kentut ni, tak pernah sabar. Biar kita politis tu, dah automatik. Tengok lagi dekat apa ni tasik, tengok ada lelaki duk rangkul leher seorang perempuan daripada belakang. Sebelah dia ada kasbet. Apa imagine dalam kepala kita? Confirm kita kata orang yang mabuk sedang bercunggu-cungguan dengan wanita, berkhalwat. Automatik. Sebab kita dah terbiasa dalam kepala zihin kita ni negatifkan orang. Walahal dia baru ambil mak dia daripada stesen bas Putrajaya, mak dia nak baru lepas iddah kematian suami, maka dia datang Putrajaya tengok tasik, ambil ketenangan. Kita pergi duduk kat kita tak tahu pun sudah ada botol arak dan sebagainya, sebagai contoh. Di tangan kita ada botol mineral, kita pegang mak kita sambang nama, tak apalah, duduklah dengar belum kat sini bla bla, duk pujuk mak dia sebagai contoh. Padahal dia sedang pujuk mak dia, tapi kita tengok daripada belakang, ronda lalu tengok, oh ada juga Putrajaya orang minum arak, dia dalam minum arak peluk perempuan. Nampak dah kepala kita jahat kat jahat, negatif. Walhal orang dengan mak dia bermanja-manja dengan mak dia, nak pujuk hati mak dia yang baru ke kematian suami. Tengok negatif tak negatif kita, cepat sangat. Yang tu nak kena buat ni kaedah dia. Jangan kita sangka buruk, dia tak boleh bantu kita. Mungkin ada sebab yang mana kita tak tahu sebabnya. Dan janganlah engkau memberi nasihat kepada mereka selagi engkau belum melihat pada mereka tanda-tanda akan menerima nasihatmu. Baru kenal, tapi tak boleh ni. Dia ada benda yang perlu kita tahan segera. Contoh benda yang haram, iaitu tak boleh dah kata kau kena berhenti perlahan-lahan benda ni. Daripada kau minum 4 botol, kau minum dah 3 botol. Tak boleh. Benda haram tak boleh. Lepas 3 botol tu kau tahan dalam setahun, kau minum pula 2 botol. Tu minum arak, tak boleh. Yang tu kalau rasuah berapa sekarang? 500,000. Kurangkan sikit. Dalam 400,000, tahun depan 300,000. Oh, nak berapi hak tu pula. Habis dah ada mati dulu. Ada benda yang kena qat'i rusak. No, tak boleh. Ada benda yang ansur-ansur, benda yang makruh sebagai contoh. Kata Haji Yusuf ni suka budu, katalah. Haji Yusuf lain bukan Yusuf ni, Yusuf tak pakai budu. Ji, kuranglah sikit budu. Tiap-tiap pagi sarapan budu, tengah hari budu, petang budu, malam budu. Nampak itu hari macam nampak masuk ais budu budu ais. Mana masuk ais ketul dalam budu, biru. Sedap, nampak buasam sikit. Teruk dah tu Ji. Perlahan-lahan sekali-sekala juga dah takut jadi darah tinggi contoh. Itu boleh perlahan-lahan. Sebab dia tidak melibatkan haram lagi. Cencaluk kurangkan sikit, takut nanti resdung. Jangan lupa cencaluk saja. Cencaluk sampai hirup cencaluk. Nanti itu boleh. Tapi kalau dah haram tak boleh. Kita terus jam-jam tu kau kena berhenti. Kau tak boleh. Sebab dia menyebabkan yang haram. Kalau tidak, nasihatlah yang dengan qadar yang kamu mampu. Tapi tengoklah keadaan. Kalau nampak dia tak boleh terima nasihat, jangan dulu lah. Tengok juga situasi. Macam kita jugalah. Macam orang perempuan nak minta sesuatu dengan suami, jangan masa dia balik kerja dia sampai dengan dah hanggur kena marah kat pejabat lagi. Plenum 2024 tak siap pula, perancangan aktiviti KPI mananya, SKT mana. Tiba-tiba kita sampai kamu, kita mau minta bagai-bagai. Abang, mana? Tak boleh lagi apa ni. Kita dah bulan 3 ni nak kaya lah. Nak puasa lepas tu nak kaya lagi. Kaya lepas tu tak boleh, tak tempah macam tu. Nak tengok biji mata lah. Dia jegil biji mata kita. Punya main bagus sebab tak kena timing dia. Timing tak kena. Kalau kena timing tak ada masalah. Kena timing dia.
Timing minta apa pun dia dah tenang, relax apa semua sekali. Dia pun tengok, saya tengok awak ni macam tak kisah je nak puasa bulan 3, tak ada ukur kat baju ke, tahun ni tema apa. Tak apalah bang, awal lagi. Awak ni biar dia mula dulu. Biar dia mula. Kalau dia mula dulu, tak apa. Kalau kita mula dengan keadaan tak betul, tak kena timing dia saja yang pendek. Kalau lalu panas, kenapa panas ni? Entahlah bang, aircon kau tak tahulah. Ya kau tak jadi. Bateri ada. Tak tahulah bang. Tu pun telefon kira. Dia yang mula. Padahal kita dah tahan nak bagi tahu, takut dia marah. So tunggu dia. Naik kereta sama juga. Naik kereta nak balik kampung. Kita 7 orang, 2 anak 5 naik kancing. Aircon tak ada. Siapa dekat apa ni ya? Tak ada siapa ke bentuk lagi. Baru sampai dekat tol Sungai Besi. Panas macam ni, macam mana awak pergi hantar anak sekolah panas? Tak apa, saya tak kisah bang. Kita dah biasa orang kampung, naik basikal, naik motor je, kereta. Alhamdulillah lah, tak kena hujan apa. Abang tak boleh macam ni, macam mana kamu? Dia tu bedok, masuk batu kek, beli wildfire. Ya, tapi cuba minta. Apa ni, kalau kereta kecil-kecil macam ni, panas nak ambil anak sekolah. Bersyukurlah, boleh kancil pun berkira awak ni 50 minum. Orang nak jalan kaki je. Saya dengar ustaz kuliah subuh beritahu, dunia tengok di bawah, akhirat tengok atas. Jangan sombong kita, dapat kancil syukur, alhamdulillah. Kena marah kita. Tapi kalau dia yang mulakan, tak boleh, abang tak boleh. Laki kita tinggi, macam Haji Laut tu, bawa kancil, lutut di steering. Nak boleh sampai di Kelantan ni, mampu. Hari raya pula, jam 35 jam. Bukan 25 jam, 35 jam. Tambah esok pula. Gila, panas lagi. Anak 5 orang keluar kepala ke kancing, panas. Waktu ribuan ni boleh nak macam ni. Tak apa dah, saya redha je bang. Saya pun kesian kat abang nak minta-minta. Tak. Dia mesti sup batu ke. Banyak you suka kat situ. Tak. Ni bayar muka deposit ni, ambil kancing. Berapa kancing ni? RM15. 15 ke RM15 serat loan. Ambil wildfire 2 biji. Punya malu untuk lagi 2 biji ya. Payslip gaji bela apa? 500. Biarlah lah. Maksudnya kena timing tak apa, tak kena timing menyesal. Last sekali, mereka akan menolak nasihatmu dan kamu jadi musuh dengannya, dan jikalau mereka salah faham di dalam suatu masalah sedangkan mereka tidak mahu belajar daripadamu, maka jangan engkau ajarkan akan mereka, kerana mereka akan mengambil ilmu daripadamu kemudian lalu mereka akan menjadi musuhmu. Nampak dia tak boleh terima hakikat yang kau ajar nasihat, maka jangan kau paksa dia, kecuali jika salah faham itu membawa mereka kepada melakukan maksiat dengan sebab jahil, maka pada ketika itu hendaklah engkau memberi nasihat kepada mereka dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara yang keras atau kasar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ingatkanlah mereka dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, mengikut keadaan situasi dan mengikut keadaan orang, kondisi orang pada ketika itu. Nasihat tetap juga nasihat. Tapi kalau dia melibatkan maksiat tadi lah, yang haram tadi, maka totally kamu kena nasihat. Walaupun apa dia tak nak dengar nasihat ni, melawan ni, tak apa. Kena juga nasihat, sebab untuk mengelakkan dia lagi daripada berada dalam yang haram itu selama-lama. Sebab tak ada orang berani pun nak tegur dia. Tapi tegur dengan elok lah. Macam kita nak tegur orang yang ada duk mesyuarat tak, dia bulan puasa, CEO dia mesyuarat, tapi dia ingat masa kecil dulu CEO kampung lah. Dia kata korek hidung batal puasa. Korek hidung batal puasa. Jadi tahi hidung ada di sini, nak korek takut batal. Orang tua kita dulu pesan korek hidung batal. Sekarang ni dia korek tak batal, dulu korek batal. Jadi kita pun dah ingat waktu tu. Jadi suara kipas musim macam aircon tak ada musim kipas.
Tai itu duduk di bulu itu, ni duduk musing. Ikut kipas. Kita nak tegur macam mana? Tegur depan itu CEO. Ataupun CEO keluar tanah, zik tertutup. Kalau orang Arab dia kata syubba ati apa ni tit hayatir. Syubba tit hayatir dia kata. Tengok tingkap burung nak terbang kata kita. Kita pun tengok kau tingkap. Tak ada apa-apa. Tit hayatir, tit maksudnya burung. Hayatir akan terbang. Tingkap burung akan terbang kat mana? Rupanya zik seluar kita tertutup. Dia kata syubba tit hayatir dia kata. Burung nak terbang. Jadi nak buat macam mana? Kalau lah macam tu kena ikhtiar lah, supaya tidak mengaib dan memalukan dia. Dan nasihat dengan elok-elok, tarik dia ke tepi. Datuk, minta maaf tu, zik seluar tu nampak spanduk bini pakai kan. Habis spanduk warna pink pakai orang jantan, mesti buat bini dia lah. Kalau dia tak basuh ke apa lah. Sebab pernah berlaku kat airport, seorang perempuan pakai seluar, zik tak tutup. Tuan comel sangat-sangat, tapi zik tak tutup. Ramai orang duk tengok. Kata apa orang duk tengok kat tandan. Dia dah keluar, tapi dia depan tangan. Oh relax, duk tengok, dah ambil gambar. Kat bawah, warna pink. Kata macam mana aku pun tengok juga. Kat airport, busy kat kakak. Kak, mau kita tahu budak perempuan tengok seluar anjing dia. Seluar anjing ketak. Seketul nampak. Sebiji Allah. Dia lupa kau, zik rosak. Kakak pun pergi peluk dia. Salah-salah peluk. Busy tadi. Oh, mengadap ke dinding tu. Betul. Tapi berapa lama dah orang dah ambil gambar dah senyap-senyap buat video. Buat jadi bahan malam Jumaat. Jangan manusia kan. Jadi kalau dah perlu nasihatlah dengan baik ataupun dengan lemah lembut agar tidak terasa dan sebagainya. Wallahu alam. Yang akan sama lagi dalam bab ini, dan apabila engkau melihat banyak lagi mengenai hubungan sebelum dalam bab yang terakhir, panjang lagi doa di akhir nanti. Yang ini ada satu bab lagi, iaitu penutup lah untuk kitab Bidayatul Hidayah. Kita bukan kena habis cepat kita tak, kita nak ilmu itu sampai dan kita belajar dan kita boleh beramal. Sebab tu kitab dulu, kitab lama ni susah bahasa dia. Kenapa tidak dikarang dengan deret? Saya makan nasi dengan budu, saya tahu masalah. Nida, saya dilahirkan di kampung Pasir Putih, Kelantan. Keluarga saya ialah orang ke Kelantan betul. Mak ayah saya suka makan budu bla bla. Nak cerita ni kita ni makan budu juga je, tapi panjang dia punya cerita. Sebab apa? Sebab kita mengamati. Sebab tu kitab turas, kitab lama tu bahasa dia payah. Jadi kita belajar sikit, lama-lama dia melekat dan kita boleh mengajar orang juga. Dia tu kaedah. Sebab tu kalau orang kata kenapa Pak guna kitab lama, tak guna kitab moden. Kitab moden ni dia direct, laju sangat. Jadi ambil kitab lama baru kita faham. Sebab dia terjemah daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, satu-satu dia akan terjemah. Untuk memberi kita kepahaman dan belajar ni mengikut Imam Syafi'i, dia kena tulis zaman, panjang masa dia, barulah dia menjadi ilmu mujarrad kepada kita. Tak ada, kalau selumbar masuk tangan kita cabut, tetap kesan dia akan rasa sakit berminggu-minggu. Dia macam tu, tak ada tu hilang. Maka ilmu pun kena macam tu, kena ada konsisten, kena ada masa yang panjang. Wallahualam. Sekadar tu dulu untuk pagi ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dalam kasih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada soal? Ada kaya? Hutang. Hutang ke beliau pula. Tak ingat dah lama dah. Lepas operate jangan semua tak ingat. Masih baik ingat nama Haji Yusuf dengan Haji Daud. Ada kawan berhutang dengan kawan. Lepas tu dia pun balik kampung ni kan. Tapi kita nak bayar hutang tak apa, tak tahu. Dan keluarga dia pun tak tahu. Macam mana cara kita nak hutang? Oh, makna kita berhutang dengan si mati. Okey, baik. Okey, kita berhutang dengan si mati, dan kita tak tahu di mana si mati, di mana saudara mara dan sebagainya. Okey. Ada dua cara. Satu, kita langsaikan sendiri dengan wakafkan atas nama si mati. Kalau kita rasa susah, kita kena pergi pejabat agama, kita serahlah ke pusat zakat dan sebagainya. Itu salah satu cara lagi.
Kalau tidak, memang kita dah cari dah, kita usaha cari, war-warkan dalam WhatsApp kampung dia ataupun mana-mana lah, kawan-kawan pejabat dulu dan sebagainya. Tak ada dah meninggal dah, ada tak saudara mara dia pun, tak ada, aku pun butuh hubungan, tak tahu dah duduk kat mana. Memang dah confirm dah, kalau ikut lah tu dia war-warkan selama 2 tahun. Tapi sekarang tak ayah 2 tahun, iklan sekejap, kemudian tengok dalam WhatsApp, tengok dalam khabar dan sebagainya, kalau tak ada juga respon, maka jumlah itu kita wakafkan atas nama dia. Apa benda lah kita wakafkan atas nama pulan bin pulan, mudah-mudahan menjadi amal jariah dan terlangsainya hutang itu. Mudah-mudahan bila balik nun di sana, dia pun tengok harta tu dah jadi sebagai wakaf pahala untuk dia. Dia pun terkejut, yang mana satu aku tak pernah buat, tapi banyak ni wakaf Al-Quran sebagai contoh di Mekah, ataupun wakaf apa-apa lah, orang kuno banyak bertimbul-timbul, siapa yang buat ni? Kita pun kata, aku dah dulu aku cari, aku tak jumpa, jadi aku buat ni. Kalau dia boleh terima hakikat tu, terimalah. Syukur, terima kasih banyak lah Abang Yusuf sebab tolong saya gini-gini. Kalau tidak, aku tak cukup pahala ni, aku tak boleh masuk surga sebagai contoh. Tapi dia kata, aku tak nak. Kau dulu kau hutang duit dengan aku, tiba-tiba kau bayar macam ni, aku tak nak. Tak nak apa, kita pada tanggung lah. Sebab kita dah minta dah dulu, masa dia buat aku dah cari, tapi kau tak ada, macam mana? Sebagai contoh lah. Tapi Wallahu'alam lah di sana tu, adakah bila tengok pahala menggunung-gunung ni, tak ada orang nak claim baliknya. Yang claim minta tuntut balik ni, kalau dia tak cukup, dia cari ya. Dia mesin pun nak, sebab tak cukup. Sikit lagi nak masuk syurga, sikit lagi dia cari mana nak punca pahala. Tak ada mana dia cari dosa pula lah. Jadi bila nak suruh berat pahala, dia buat dosa dia. Yang tiba-tiba dia mengumpat kat aku dulu. Dia kata kat aku, dia kata, kau kata kat aku dulu kan, kau ambil dosa aku, ambil dosa bagi. Dia boleh masuk syurga. Kita kalau pahala kita tak cukup dengan dosa tadi, kita pun tak boleh masuk syurga. Kita pun tunggu orang lain pula. Jadi macam tu. Jadi salah satu caranya ialah kita sendiri langsaikan melalui wakaf atau sebagainya atas nama si mati, ataupun pergi ke pejabat agama, Baitul Mal dan sebagainya, supaya dia orang lah buat wakaf dan sebagainya. Itu saja yang boleh kita buat. Kita nak buat lah, tak ada lah, sebab tak jumpa lah. Begitu juga kalau kita curi barang, ambil barang jiran sebelah, buah-buah, kita pun nak bayar macam mana. Tapi sebab tu kalau ambil pun jangan ambil banyak barang sangat. Musyakin sampai 3-4 lori je belum nak bayar. Nampak jiran kita tak ada, balik Singapura, tengok dia yang gugur dia dalam musyakin dengan black ton, tak ambil membasir. Tak ada lori kita, musyakin 3 lori, black ton 4 lori, kira sendiri berpuluh ribu jenuh kita. Contohlah masa kita ambil duit, dapat duit, tak fikir pun harta orang. Sebab tu harta orang nak ada dipikir, sebab ia melibatkan hutang tu. Wallahualam. Itu yang kita bayar sekali macam 500, kita bayar sekali. Tetapi kalau kita tak dapat bayar sekali 500, kita masuk tabung sikit-sikit atas nama Al-Quran. Contoh, ini aku bagi kamu. Okey, bayar ansur-ansur lah. Okey, bayar ansur-ansur sama juga kaedah dia. Katalah orang nak pergi ke Mekah, RM50 wakaf Al-Quran. Tahun ni kau tolong wakaf Al-Quran atas nama Nik Kamarudin, katalah macam tu. Okey, wakaf lah. Lepas tu bulan depan ada pula, ada lagi RM50. Sehingga selesai, berapa? Semula siapa kata 3,000, maka bahagilah 3,000 bahagi dengan 50. Seandainya, dengan baik-baik, seandainya kita pula mati, balance ada lagi 1,000 contohnya. Sebab itu hutang kena bagi tahu anak kita, kena bagi tahu, ada wasiat dia. Ayah berhutang dengan arwah ni sebanyak 5,000. Ayah telah bayar setiap bulan RM50 sebagai contoh. So baki ini seandainya ayah tak ada, maka gunakanlah duit faraid, warisan itu untuk bayar hutang dia. Kena ada, sebab tu wasiat ni kena ada setiap hari, ada perubahan, kena ada dalam rumah wasiat. Harta kita di mana-mana kena declare. Sebab bila dah meninggal, kalau kita meninggal, isteri susah nak cari. Betul, yang ada insurans. Saya banyak ada pengalaman dalam askar, banyaklah. Siapa isteri tak tahu, siapa insurans itu jadi buat tak dituntut banyak. Sebab tak tahu. Insurans suami askar ada 4 insurans dia. 4 insurans. Satu je dia tahu, iaitu koperasi tentera, yang lain tak tahu.
Walah banyak. Yang tu kalau tahu betul yang 300,000, yang 50,000 dan sebagainya. Ya kena tahu sebab tu kena declare. Tulis kat lemari tu. Kalau ada perubahan, hutang dah bayar, tulis bayar. Kenapa takut kita nak bagi tahu wasiat? Takut nak mati? Mati juga. Wasiat tak wasiat pun mati juga. Kena wasiat memudahkan orang yang hidup nanti. Kau masuk insurans apa? Masuk apa masalahnya? Kalau kita ada hutang, bagi tahu abang ataupun saya telah berhutang dengan bulan sebanyak sekian. Sebabnya nanti bila meninggal, orang yang hidup nak lansaikan. Takut nanti bila dah bagi harta pusaka, semua dah bagi, dah habis dah harta, tiba-tiba datang hutang. Mengaku bulan, ini dalil bukti dia, ayah kamu telah berhutang, sebagai contoh. Macam mana? Saya kawan saya, dia berhutang, dia ambil saya 5,000. Saya bagi, saya pun tulis dalam buku, suap pengakuan dan ada saksi seorang. Benar saksi kena 2 orang, saya buat 1 je. Saya takut aib dia, so saya buat 1. Saya pun tulis, simpan. Duduk 2 minggu dia meninggal. Dia sempat bayar 500, dia janji 500 sebulan. So baki lagi 4,500. Macam mana? Dia dah pencen, dapatlah pencen anggota biasa, bosin sangat dah. So terpaksa juga bagi tahu, tunjuk ni kepada isteri dia. Kepada isteri dia, isteri dia pun tak apa ustaz, saya bayar sikit-sikit lah ke ustaz. Mana dia pun percaya, kita tunjuk tu je lah. Ngecok tanda tangan arwah saya. Itu pun ada bukti. Tunjuk kat dia. Dia bayar 300 sebulan. Kadang-kadang lag kata cakap, kak nak bayar, tak bayar. Kalau kata tak mampu bayar, bagi tahu declare, tak apa saya bayar. Semampu saya bayar ustaz. Saya bayar sikit-sikit dah tinggal 3,000 lebih. Kita pun tak tuntut sangat pun. Sebab kita rasa yang tu mungkin jariah kita untuk dia. Tapi dia kata boleh, tak apalah. Kalau dia boleh bayar, maknanya kalau dia tak bayar pun tak apa, dia bayar pun tak apa. Mungkin kata kita kaya dah, Allah maha kaya, tapi waktu pun Allah bagi sebenarnya. Nak bagi tahu kena tulis. Dan tu jadi wasiat. Itulah hutang orang sekian dengan apa sebanyak sekian. Dia pun tahu. Kalau dah bulan-bulan bayar, tidak. Nanti tak ada tuntutan lah. Kita takut nanti kita pergi ke sana dan ada amal nampaknya, tapi sebenarnya ada banyak lagi benda yang tak selesai, isunya tak selesai. Sebab tu kalau ada harta yang banyak-banyak, anak ada, bagilah siap-siap sebagai hibah. Hibah masa hidup atau hibah selepas mati. Selepas mati takut jadi wasiat. Bagi je. Jangan takutlah anak kata, oh apalah aku bagi, aku tak boleh duduk mana-mana. Anak nanti anak halau, jangan takutlah. Simpan satu rumah kat Putrajaya, yang lain bagi je lah. Takut nanti berebut, susah nanti. Bagi je nak duduk. Lagi kebun tak larat dah. Kau ada cimani, darah tinggi, rumah jantung, nak lagi kebun 10 hektar. Bagi ke anak-anak. Bagi ke anak dia jual. Ikut dia, ada kita bagi kat dia. Nak makan durian tak boleh. Beli je lah kat Bangi tu, kat Bukit Onggo tu, besar-besar durian. Nak makan durian apa? Durian tak ada duri pun ada. Ini dia usah. Kebun ada 10 hektar. Nak pergi tak boleh, tak larat. Last sekali naik lalang. Harimau datang pokok lah. Maknanya lalang sama tinggi pokok. Pokok durian Jadi insya-Allah mudah-mudahan itu kaedah dia untuk bayar hutang kalau dah dia dah pergi dan sebagainya. Itu ke kaedah dia macam tu jelah. Kalau yang ada, sebab tu wasiatlah sebelum berlaku apa-apa. Wallahu a'lam. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sepanjang tahun 2024 kita dilindungi daripada segala hasutan syaitan, daripada dengki hasad manusia. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim wa ya Fattah wa ya Alim. Ya Allah yang mendengar, ya Allah dengarkanlah permohonan hati kami ya Allah. Ya Allah kami mohon ya Allah, tahun 2024 ini ya Allah Engkau lindung diri kami, ahli keluarga kami, pasangan hidup kami, ibu ayah kami ya Allah, jiran tetangga kami, sekalian muslim muslimat ya Allah, daripada segala godaan syaitan yang sentiasa mengajak ke arah keburukan, kejahatan ya Allah, daripada nafsu serakah yang jahat ya Allah. Lindung juga ya Allah daripada hasad, dengki, dendam, kesumat manusia kepada kami semua ya Allah. Allahumma rudda kaiduhum ala nurihim ya Allah. Kembalikan segala hasad jahat mereka dan belenggu-belenggu mereka ya Allah. Ya Allah, lindung juga saudara-saudara kami yang berada di Palestin ya Allah, daripada penganiayaan ya Allah, penaklukan ya Allah, pencerobohan musuh-musuh agamamu ya Allah, termasuk Yahudi laknatullah ya Rahman Rahimin. Allahumma ya Allah kami mohon tika dan saat ini ya Allah keampunan akan dosa-dosa kami ya Allah.
Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah, guru-guru kami, sahabat handai kami, jalan tetangga kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pada ketika dan saat ini di rumahmu, ya Allah, tiada yang kami hajatkan melainkan Engkau kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Tiada dosa melainkan Engkau ampunkan segala dosa-dosa, ya Allah. Tiada yang sesat melainkan Engkau beri petunjuk jalan kepada mereka, ya Allah. Tiada hutang piutang melainkan Engkau lunasakanlah hutang-hutang kami semua, ya Allah. Tiada yang berhajat, ya Allah, kabulkan hajat, ya Allah. Tiada yang sakit mereka Engkau sembuhkan sakit-sakit mereka, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Tiada yang berduka cita melainkan Engkau gembirakan mereka, ya Allah. Tiada yang berjauhan melainkan Engkau dekatkan hati-hati mereka, ya Allah, dengan rahmat kasih Engkau, ya Arhamar Rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna, ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.